khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Thank you very much for being with me on the second day of our 2-day program. Saya begitu teruja sekali kerana diberi peluang pada pagi ini untuk bersama dengan anda untuk kali keduanya. Ya, dan saya harap anda juga turut rasa teruja untuk bertemu dengan saya pada pagi yang mulia ini. Ya ataupun tidak? Ya. Ya, Ya. Ya. Bagus. Okey, jom on camera kita nak bergambar pagi ni sebelum kita comot-comot, jom. Cristiano Ronaldo, Mira, Datuk Lat, Green Arrow, Lee Buyung, Vania, Homer. Okay. Okay, good to see all of you. Okay, jom kita bergambar. Jom posing. Kak Kuntum baru masuk ni. Siapa Kak Kuntum ni? Tunggu jap. Kak Kuntum. Siapa Kak Kuntum? Ayah Pin. Dia tukar Ayah Pin. Ayah Pin. Okay, do you know each other? Sebelum hadir khusus ni, adakah anda mengenali sesama diri anda? Ya atau tidak? Tidak. Ada sesetengah ya. Ada setengah je, tak semua. Okey, angkat tangan. Okey, kita posing. Okey, dengan Ayah Pin. Ayah Pin dah ada dah. Okey. Okey, thank you Datuk Lat. Thank you. Okey. Jadi jomlah kita naikkan semangat kita di permulaan sesi kita. Okey, kaedah tu hamba bukannya ceria ya. Okey, jadi supaya kita ceria. Okey, apabila saya bilang 1, 2, 3, saya minta anda semua sama-sama kita jerit. Wow! Macam azan tu ya. Okey. Okey, bersedia. Get ready. 1, 2, 3. Wow. Weh, korang Betul ke? kacau korang buat kerja ni. Okey, lantaklah dia orang nak buat kerja kan. Okey. Okey, begini tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Kita selalu perlu melakukan benda-benda yang kita kurang minat, kurang gemar dalam kehidupan kita. Contohnya pergi kerja. Ya, kalau boleh, kalau kita mampu, kalau kita berada, kalau kita anak raja, tak perlulah pergi kerja tu lah. Ya, tetapi oleh kerana kita tak mampu, kita bukan berada dan kita juga bukan dari keluarga yang beraja, maka kita perlulah pergi kerja. Suka, tak suka, whether you like it or not, you have to go to work. Okay?
If you find an employer whom you like, then very good for you. Well done. Ya, kalau anda bertemu dengan majikan yang anda benar-benar suka. Kerana jika anda bertemu dengan majikan yang anda benar-benar suka, maka sudah pasti setiap pagi buka mata aja. Wow, excited. Kenapa? Hari ni hari kerja. Nak pergi kerja. Itu kalau anda bertemu dengan majikan yang anda benar-benar suka. Ya. Tapi bagi kebanyakan orang, kita tidak bersama atau bekerja dengan majikan yang kita benar-benar suka. Nah, kan? Kita kerja, kita pergi kerja kerana terpaksa. Kita kerja dengan majikan yang ini kerana inilah pilihannya sahaja. Okey? Jadi macam mana kita nak jadi excited? Susahlah kan? Ya? Jadi tapi kalau kita tak excited, kalau kita tidak teruja dengan kerja kita, kita tidak teruja dengan majikan kita, kita tidak teruja bertemu dengan rakan-rakan sekerja kita, kita tidak teruja bertemu dengan bos kita tak teruja bertemu dengan end user kita tak teruja bertemu dengan vendor kita, maka pasti kerja kita tidak cemerlang. Okay, I can guarantee you that. Yeah. If you are not excited about your work, your workplace, your employer, your vendor, your supplier, your end users, your colleagues, you will not be performing at the highest level. Okay? Ini macam orang main bola lah, Cristiano. Kalau pemain tu dah nak pergi dah, tapi kena tahan, tak boleh tukar tim, macam mana dia nak main tim untuk season yang akan datang tu? Kejar bola pun tak ada, betul tak? Lepas tu berlakon sakit lah, berlakon jatuh lah. Alah, kan? Lepas tu, akhir sekali, okey lah. Dah setuju lah, transfer jugalah. Bila main masuk je tim yang baru, oh semangat pula okay. Itu dia nak kan? Contohnya Cristiano dululah. Bila nak pindah ke Barcelona ke Real Madrid daripada Manchester United dulu, mula-mula kan kena tahan kan? Kan? Satu season kena tahan kan satu season kan? Satu season tu paling teruk sekali dia main. Season tu paling teruk sekali Cristiano Ronaldo main kerana bos dia Alex Ferguson tak bagi dia tukar ke Real Madrid. Tapi bila main pun dah macam palat, orang Perak kata main macam palat je. Bos pun kata pergilah. Kan? Bila pergi masuk tim baru yang dia nak pergi tu Real Madrid tu, sungguh-sungguh pula kan. Okey. Jadi kita pun sama juga ya. Kita tidak sungguh-sungguh, maka keputusan pun tidaklah cemerlang. Okey. Jadi bagaimana untuk kita meningkatkan prestasi kerja kita? Jadi kalau kita tak suka dengan majikan kita, itu puncanya, maka carilah peluang untuk anda mencari majikan yang baru. Okey. Sebab jika anda bersama dengan majikan baru, mungkin anda akan menunjukkan prestasi yang lebih baik lagi, yang akan memberi manfaat kepada majikan baru dan juga diri anda. Tetapi kalau anda tak juga pergi sebab tak ada pilihan, dah beli rumah kat USJ ke, ataupun dah lama kerja sini, tak nak cubalah, takutlah, macam-macam kekangan lah. Jadi maksudnya terpaksa juga bekerja di sini. Ya, maka saya beri cadangan kepada anda untuk membuat sesuatu yang akan menyeronok dan menggembirakan anda, yang mendatangkan keterujaan kepada anda. Buatlah satu benda yang anda akan gembira dan berpuas hati dan suka hati untuk datang kerja. Ya. Mungkin kalau anda suka pokok, bawalah pokok-pokok, letaklah pokok-pokok kecil-kecil itu, kaktus dan sebagainya atas meja anda. Jadi bangun pagi, best betul lah hari ni hari kerja. Kenapa? Saya nak pergi jumpa dengan pokok kaktus atas meja saya. Kan? Ataupun anda berkawan lah, Green Arrow. Kawan ketat saya tu. Wah, seronoknya hari ni kerana nak pergi kerja, nak jumpa dengan Green Arrow.
Ataupun anda suka dengan vendor. Wah, seronok. Hari ini vendor akan datang melawat kami. Wah, seronok. IBM akan datang. Ataupun, wah, seronoknya hari ini end user datang. Mesti dia datang nak komplain sesuatu. Tetapi, bila dia datang, dia selalu bawa karipap. Tunggulah end user. Kan? Ataupun, anda seronok hari ini. Wow, hari ini seronoknya kerana bos nak bagi taklimat. Saya suka dengan bos ni. Okey, suka. Okey. Ataupun paling kurangnya, wah, seronoknya. Ya, kerana bila datang kerja nanti, dapat jumpa Ayah Pen. Ayah Pen selalu belanja makan tengah hari ni. Oh, tak sabar ni. Contohlah. Okey. Jadi bila kita dapat bertemu dengan satu benda yang kita suka, kita akan gembira dan kita akan teruja. Okay? So find that thing. That one thing that will make you happy and excited. Saya pula, kalau saya rasa hamba, bosan dan sebagainya, saya akan menyerikan suasana diri saya dan juga orang sekeliling saya. Apabila saya masuk je dalam pintu pejabat, wow, selamat pagi, good morning, assalamualaikum. Lepas tu kata, Azmi dah masuk dah. Kan satu pejabat tahu Azmi dah masuk dah. Kan? Ada peraturan ke kata kita tak boleh jerit kuat-kuat assalamualaikum bila kita masuk pagi? Tak ada kan? Tak ada. Oh, tak ada kan? Buatlah. Saya buatlah kan. Macam saya mula sesi training saya macam itulah. Kan? Walaupun saya bosan, saya cakap kawan-kawan dia, assalamualaikum. Jadi timbul rasa keterujaan saya. Saya timbulkan rasa terujaan saya sebelum saya benar-benar teruja. Okey? Jadi apabila saya kata, wah, saya amat teruja sekali. Itu saya timbulkan. Bukan benar-benar teruja. Belum lagi. Tapi saya timbulkan, ya. Lepas tu, saya fikir, apalah hari ni yang saya nak ajar? Apalah participant akan tunjuk pada saya? Wah, hari ni seronok ni. Hari ni, semua participant akan present. Dia orang akan present, nak tunjuk, okay, bagaimana cara mereka present laporan mereka kepada klien. Macam mana dia orang present, macam mana dia orang mengajar klien, end user nak guna feature baru, butang baru dekat sistem, okay, dan pelbagai lagi. Okay, so I am excited because I'm looking forward to listening to all of you. Okay, jadi itu yang mendatangkan keterujaan saya. I don't know about you. Saya tak tahulah Vania dan juga Ayah Pin apa yang akan menjadikan anda teruja dan gembira. Tetapi nasihat saya, carilah keterujaan itu dan juga kegembiraan itu. Ya, percikan itu amat penting sekali. Kalau tidak, hari-hari kita pergi kerja, hambar, bosan. Hari-hari kita pergi kerja, bosan. Hari-hari kita datang kerja, lewat. Kan? Dan malas. Senyum pun tak. Kan? Lepas tu, bila orang angkat telefon, lambat aja nak angkat. Bila orang hantar email, lambat je nak jawab. Bila customer panggil, lambat aja nak pergi. Bila bos panggil, hilang. Buat-buat hilang sebab tak nak jumpa bos. Okay? So, that's my advice to you. Kalau saya akan mulakan pagi saya dengan jeritan, assalamualaikum, selamat pagi. Itu cara saya. Anda perlu cari cara anda sendiri. Kalau nak tiru cara saya pun, boleh teruskan. Boleh ikut. Tidak mengapa. Percuma saja saya bagi. Okay? Okey, itu adalah tazkirah pagi saya. Terima kasih. Okey, jadi hari ini anda semua akan berlatih untuk membuat pembentangan. Pada asalnya komponen presentation ini tidak ada dalam silibus ini, tetapi saya telah diberitahu oleh Urusetia Latihan bahawa ketua anda telah meminta saya mengajar anda dan memberi latihan kepada anda cara-cara bagaimana membuat pembentangan, kerana anda perlu membuat pembentangan di tempat kerja anda, sama ada pembentangan itu berkaitan dengan projek anda kepada sesama rakan, ataupun membuat pembentangan kepada end user, nak mengajar end user, ataupun nak
nak membuat pembentangan cadangan proposal kepada end user ataupun nak buat pembentangan spesifikasi projek kepada vendor, apa sajalah yang anda perlu lakukan ya di tempat kerja anda. Dan hari ini adalah tumpuan kita untuk memperbaiki dan meningkatkan cara kita membuat pembentangan, kerana pembentangan yang hambar dan membosankan tidak dapat memujuk audiens kita untuk mengambil apa-apa tindakan. Jadi hanya pembentangan yang dapat menarik tumpuan mereka, dapat memberi peluang kepada kita untuk memujuk audiens kita mengambil tindakan seperti mana tindakan yang kita mahu mereka ambil. Okey? Jadi oleh kerana itu, jomlah kita belajar demi manfaat kepada diri kita dan juga majikan kita, Hi-Tech Padu. Alright. Okey, jadi saya minta anda semua ya untuk memikirkan tentang satu masalah ya di tempat kerja. Fikirkan satu masalah di tempat kerja. I want you to think of a problem at the workplace. Apa-apa masalah lah. Kalau projek, masalah berkaitan dengan projek. Kalau sistem, masalah berkaitan dengan sistem. Kalau anda jaga cloud server, masalah tentang cloud server. Kalau anda menjaga bahagian HR, maka satu masalah HR, mungkin kelewatan datang kerja ke, ataupun masalah tata tertib, ya, apa saja. Just think of one problem, okay, related to your work. Lepas tu saya minta anda untuk memberi satu cadangan kepada majikan ataupun kepada end user ataupun kepada sesiapa yang mendengar audit anda, ya, cara bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Mulakan dengan masalah, so what's the problem? Okay. Lepas tu penyelesaiannya, the solution. So how to overcome that problem. Okay. So problem and the solution to overcome that problem. Ya. Okay. Jadi macam-macam lah, apa-apa problem saja, apa-apa problem saja ya. Okay. Okay, jadi contohnya masalah backup. Masalah backup memakan masa, backup sistem memakan masa terlalu lama. Ya, 6 jam nak backup. Daripada pukul 12.30 malam sampai pukul 6 pagi hari-hari kita nak backup. Dan ini memakan masa terlalu lama sekali. Ya, selalu terlepas. Lepas pukul 6, pukul 7 pun tak habis lagi. Pukul 8 pun tak habis lagi. Kadang kita nak mula kerja dah. Jadi apa penyelesaiannya? Kita jangan buat full backup, kita buat incremental backup. Itu satu penyelesaian lah. So cerita sikit incremental backup tu apa. Ya. Ataupun mungkin Tok T berhadapan dengan masalah pekerja-pekerja yang lambat datang kerja, lewat datang kerja kan. Ya, ada 20% daripada warga kerja kita hari-hari lewat datang kerja. Jadi macam mana nak buat? So sama ada kita nak mengenakan penalty kepada mereka yang lewat datang kerja, cadangannya, ataupun kita nak buat insentif scheme, kita bagi cop ke, bagi stamp ke, apa ke bagi mereka yang datang kerja awal. Okey, lepas tu dapat satu reward. Hujung bulan dapat burger McDonald ke apa ke kan. Mungkin apa sajalah. Just thinking out of my head ya. Okey. Apa saja. Okey. Ataupun masalah bila backup guna tape selalu corrupted atau tape hilang ataupun tape rosak ataupun data hilang. Okey. Jadi apa kita buat? Kita tak pakai tape lagi lah. Kita buat backup kepada cloud. Kita guna cloud technology. Mungkin juga. Kan? Apa saja, whatever. Yeah. So think of a problem. And then I want you to propose a solution. So you can deliver this
in English if you want to. You can deliver this in DM pun boleh juga. Tidak mengapa. Okay. Nak campur bahasa pun boleh. Nak rojak lah. Tak apa ya. Okay. Boleh? Dah mula dah? Okay. Yang ini tak perlu PowerPoint dulu. Kita cakap-cakap macam tu je dulu. Alright. Okay. Problem, solution. Identify a problem and then provide a solution to solve that problem. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, apa kerja hakiki kita? At the most basic, what do we do at work? At the most basic, why are we given a job and a salary? At the most basic, what do you think, Homer? Sorry, kan? At the most basic level, why are we given a job and a salary? Perform tasks for the company. What kind of task? It depends on your role. Yeah, And if you're administrator, then your task may be more on administrative work. At the most basic level, yeah, our job, our task, and we are given a salary to solve a problem. Yes, correct. That is why we are there, because the organization faces a problem. Okay, like for example, you, Homer. Now Hi-Tech has a problem, yeah, of managing their partners. They have a problem of managing their partners. They don't have enough people. They don't have the right people. So therefore, they created a position. They call it partner manager. So you are there sitting in that position to solve the problem of managing Hi-Tech partners. Kan? So if there's no problem, contohnya tak ada masalah, kita tak ada masalah pun nak manage relationship dengan partner kita. Tak ada masalah, tak payah. Kalau tak ada masalah, tak payahlah. So they don't create that position. So there's no need to hire you, Homer, and there's no need to pay you a salary. So at the most basic, you are solving an organization problem of managing the partner relationship. Okay? Yeah. Okay, contohnya lagi, Mira Fiza. Mira Fiza kat mana? Jawatan apa? System analyst. System analyst kat mana? Projek apa? Project gym. Project gym. Okay. Dia ada problem. Problemnya tak ada orang nak menyelesaikan masalah menganalisa sistem. Okay. So therefore, they created a position called system analyst. They hired you. So you are solving a problem. Okay. So at the most basic level, we are all solving a problem. Even I am solving a problem. Okay. Hi-Tech ada satu masalah. Tak ada orang nak mengajar communication skills. So therefore, because they have a problem, they hired me to teach communication skills. Alhamdulillah, Hi-Tech ada masalah ni. Kerana adalah peluang untuk saya mengajar dan dapat gaji. Nampak? So even I myself at the most basic level is solving a problem. Ya. Jadi kalau kita fikir, kita semua ni sebenarnya kerja kita adalah untuk menyelesaikan masalah. Jadi tugasan yang saya bagi hari ni, okay, kenal pasti satu masalah dan memberi satu penyelesaian untuk menyelesaikan masalah ini. Bukanlah satu perkara yang luar biasa sebenarnya. Hari-hari pun kita buat. Yeah? You do this every day. Mungkin tak sedar. But this is what you do every day. Okay? So it can be any problem. You can propose to the top management. You can propose to your end user. You can propose to your partner. You can propose to your boss. You can propose to your team. Suka hati, pilihlah.
Okay. You also need to identify to whom you are presenting. Sebab sebelum mula your presentation, I will ask you, who are you presenting to? Ini present kat siapa ni? Okay, katakan, oh, ni present kepada top management. Okay, good. Then kita semua berlakon sebagai top management nak mendengar cadangan. Okay. Oh, ni kita present kepada end user ni. End user mana? End user JPJ. Okay. Kita semua berlakon jadi end user JPJ nak mendengar your presentation. Okay. Faham ya? Okay. Baik. Ada siapa dah siap dah? Ada siapa nak present? Hentam aja. Ada siapa dah ready nak present? Hentam je. Tak payah lama. 4 minit pun boleh, 5 minit pun boleh. Tak payah lama. Okay. Ada siapa nak mencuba? Iron Man? Nak cuba? Belum lagi. Tengah fikir lagi. Fikir. Okay. Tuan ni just bercakap je, tuan. Cakap je. So saya cubalah untuk saya. Okay, sebelum mula, whom are you presenting to? Who are we supposed to be? Okay. Role play. Who are we supposed to be? Captain atau tuan semua jadi my management. Alright. Management. Okay. Management. So my punya permasalahan is the High-Tech Padu punya so-called coverage in covering stakeholders. Okay. Right. Okay, so start formally like it is a proper presentation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I have a very serious issue that I would like to discuss today. It is about the High-Tech Padu coverage of the stakeholders. Lebih kurang macam itulah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To my fellow honorable management, Okay. I'm Muhammad Nawawi Husaini. I'm representing partner management and stakeholders. I would like to present issue or problem within High-Tech Padu. Right, it is the lack of our coverage within the stakeholders. Right, so you can see the recent initiative like My Digital, the recent initiative like MCSS, Malaysia Cybersecurity Strategy. We see lack of presence of High-Tech Padu. Right. So to resolve this the matter, I would like to propose to the management to have a specific or increase of numbers of staff within the stakeholders to specifically manage key stakeholders like MCMC, stakeholders like MDEC, stakeholders like PCOM, and other industry important and agency important stakeholders. So with that, I think that is my idea and the solution for the problem that we're facing. Okay. Thank you very much, Homer. Okay, everybody clap, tepuk semua. Okay, that can be improved, Homer. Okay, so firstly, you need to show us how terrible the problem is. For example, you mentioned we are not part of the recent initiatives. For example, apa inisiatif tu? My Security lagi apa lagi? My digital blueprint. There's MCSS, all those things. MCSS. Okay, so we are not part of it. Yeah.
We are not part of it. However, some of our Competitors. competitors, are in it. Okay, for example, bagi contoh apa? So for example, like TM1, right? Like TM1. Okay, TM1. So TM1 is a cloud server, provides cloud server technology, and they are in the MC, I don't know what MCSC ke apa ke kan? Yeah. And we also have a cloud server. We also own a cloud server. Yeah, and it is very sad that we are not part of that initiative. And the reason why we are not part of that initiative because we are not even aware that they are preparing for that initiative. We only know about it after it has been announced. And our competitor TM1 was there right from the beginning. And the only difference that between Hitech and TM1 is that TM1 has a proper functioning partner relationship department, and we don't. Okay, right now we only have two, myself and Datuk Lat, and we have to cover so many partners, and because of that, we don't have enough time to provide the necessary focus and attention to specific partners such as MDEC, such as MCMC, such as so you continue, and then what I would like to propose is I would like to propose that the management increase our staffing level. I would like to request for an additional 5 staff at the executive level. And with 5 additional staff, then we can provide better coverage of all our stakeholders. And hopefully, by doing this in the future, we will be involved in all these national initiatives, and rightly so, because Hitech Padu is a very important player in the market. Okay, lebih kurang lah. Alright, so that one is missing. So we need to flesh it out. Alright, so because we are in the same company, you can pretend that I'm from your company too, Hitech, yeah. So you can drop names. Yeah, malu. We are not part of this initiative. Boss pun tanya. Our top boss, our CEO tanya hari tu. Why are we not part of this initiative? Actually, kita pun terkejut. We only read about it in the news. Okay? And how sad we are not part of it. Macam itulah kan. And even our competitor yang kecil sekali pun ada kat dalam tu. Tapi Hitech, where is Hitech? That's why our boss is questioning. Where is Hitech? Kan yang kecil pun ada, yang besar pun ada, tapi kita we are not there. Rupanya kita tak tahu. We don't know. Because we didn't cover that stakeholder. Okay, so something like that, yeah. Okay. Okay, so very good. I like the way you presented. Ada hand gesture. Okay, so the content we will flash it out later, yeah. Okay, thank you Homer. Well done. Okay, next. Siapa lagi? Okay, tak cerita pasal apa-apa lah. Cerita pasal stakeholder management ni tinggi sikit. Okay, so you can talk about your work. Tak payah cakap cerita orang. Your work. Programming pun programming lah. Nak manage programmer Oracle programmer daripada India pun okay lah. Boleh juga. It doesn't matter. Okay, apa saja. May I, Captain? Who's that? Who's that? Saya. Datuk Lat. Okay, Datuk Lat. Okay, Datuk Lat. Okay, ladies and gentlemen, jom kita sambut Datuk Lat. Kita bagi semangat sikit lah. Okay, apabila saya bilang 1, 2, 3, kita seru nama dia. Datuk! Okay, 1, 2, 3. Datuk! Bagi semangat sikit lah. Okay, Datuk. Who are we supposed to be? Wait, who are we supposed to be? I would recommend that everyone in the room, in the chat room right now, will be the
decision makers and the managers, top management of High-Tech Padu Berhad. Top management of High-Tech Padu Berhad. Uh, Okay. or perhaps a business unit leaders and decision makers for High-Tech Padu Berhad would be, would be fine. Business Yeah. unit leaders. Okay, so we're all business unit leaders too. Okay. 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 So, over to you. Thank you very much. Assalamualaikum and good morning, everyone. Thank you for being Morning. here today. Thank you for joining in into the call today. So at partner management team, we are looking into a potential of having one particular vendor and one promising entity from overseas, which is CrowdStrike from the USA, because we found out that one of our key products for high-tech managed services, which is the SecureX security division of High-Tech Padu Berhad, we figured out that we are missing one final piece of element or solutions that can be added in as an added value proposals for our next security product in line for the market today. And the one particular company that really interested to collaborate with us is CrowdStrike. And we have two problems that we have identified earlier. Because first and foremost, the company doesn't have any presence in Malaysian market. They only have one regional offices, which is based in Singapore, particularly for the Southeast Asia. And number two, when we are negotiating with the terms and conditions on the potential collaboration previously, they are not keen to adhere with our anti-bribery clauses in our proposed non-disclosure agreement that we have shared with them previously. So we have identified a few solutions to reduce the gaps and try to make the collaboration works at any along the way at any point of the discussion. And one would be perhaps we would like to have you folks in the call today to be one of our key sponsors and the championing key sponsors and the one that will be endorsing the discussions, the upcoming discussions between us, High-Tech Padu Berhad, and CrowdStrike, together with their top key people in Singapore. And number two, would it be possible if we can try to meet up with any certain clauses that can be beneficial and try to be in balance between us and them, so that we can have streamline all of these constraints or challenges together, and perhaps we're trying to see if both companies are on the same page and try to get the collaborations knitted together and see where we can go from there, and perhaps collaborate all of the services and the offerings together. We can be bundled in specifically for the Malaysian market, because the reason why we are looking into this potential collaboration will be it will be a beneficial for Malaysian markets to have them with their expertise collaborated with our expertise together, combined, and it can be served and it can be targeted to the local financial institution markets in Malaysia, especially for the security segments of the technology. So with that being said, those are our suggestions, and we would like to hear from you and have your endorsement and any thoughts you can share with us, so that we can come together, come hand in hand, and try to make these potential collaboration together for the best interest of High-Tech Padu Berhad. With that, the discussion is always open, and we are more than welcome to share your thoughts with us. Okay, thank you very much, Datuk Lat. Okay, everybody, give Datuk Lat a big round of applause. Tepuk.
Okay, now the rest of you jangan takut tengok Datuk Lat present macam tu. Okay, Datuk Lat on your camera please. Okay, jangan takut tengok Datuk Lat present macam tu. Itu topik dia. Itu topik dia. Okay, dan saya tak paksa anda nak present dalam bahasa Inggeris. So tak apa, bahasa Melayu pun boleh juga. Okay, jangan takut ya. Itu Datuk Lat nak present. Alright, dia guna bahasa Inggeris. Okay, tak apa. Alright. Jadi Datuk Lat, firstly, I like the way you have presented because you use a lot of hand gestures. So when you use a lot of hand gestures, it showed that you have something very important to share. Okay, because if you don't have something which is very important and critical to share, then you wouldn't be animated. Yeah, you were animated. Okay, so that's good. All right. I like your command of the English language too. You have a very strong command of the English language. Keep it up. All right. Now, let's go into the content. At the start of your presentation, you mentioned to us that there is a problem with regards to your company offering in the area of security. There's a gap. Okay. Yeah, there's a problem because you are not able to provide a complete solution, and therefore you need to fill the gap. Tak dengar. Add in another one missing puzzles dekat dalam office Yeah, betul. Okay, so you want to fill that gap by collaborating with CloudStrike. That's what you said just now. Yep. Okay, and then you continued, and after that you said the problem was, CloudStrike is dragging their feet on the agreement. They look as if they are not so keen to partner with us. They have not signed the agreement. There are clauses which they disagree in the agreement, and you ask us for our feedback. You ask us for our, to be in the conference call, to give you support, and so on, kan? And so on, kan? So now, so if that was the problem, then you should have said earlier, okay, we want to bring in CloudStrike. We want to collaborate with CloudStrike because CloudStrike is a missing puzzle. Okay. However, we have a problem with CloudStrike because the management of the CloudStrike didn't agree on certain clauses in the agreement. And I would like to propose several changes and additions to modify the agreement so that CloudStrike would be agreeable to come on board as our collaboration partner. These are the changes to our NDA and our agreement that I would like to that I will table to all of you, and I would like to request for your approval. Because you're talking to us, management, isn't it? Yep. So that one would have been a more focused presentation. So this is bits and pieces here and there. It didn't quite connect, and the problem wasn't clearly identified. It wasn't a problem of missing puzzle. This is more of a problem. The problem is how to persuade them to sign the agreement and to become our collaboration partner. So that was the real problem. So if that was the real problem, it should be mentioned at the beginning. Yeah. Okay. Otherwise, we have a missing. We have this array of solutions that we provide to the market. However, we have a missing area. This one we don't have this thing. Okay. Whether this thing service ke, monitoring table ke apa ke, equipment ke apa ke, but we are missing something. All right. So we have several options. Number one, I've identified a partner, CloudStrike. We can partner with them. They have the technology. Or number two, we can develop this in-house ourselves. Or number three, we secure a grant from MDEC to develop this in-house with another partner. I'm just giving an example. So the pros and cons. Okay, so the first one,
the second, and the third option. So therefore, I would like to seek the management decision on which option to proceed. Either collaborate with Strike Cloud, CloudStrike. Or number 2, develop in-house. And number 3, to seek funding from MDEC to develop this with another partner. That is if you say the problem is, you know, we have that missing piece. But now you already identified already. Oh, CloudStrike. Okay, but there's a problem. The agreement problem. So if the agreement is a problem, bring the agreement to the front of this presentation, so that we can focus on the real problem. That's my suggestion. Okay. Okay. So very good. You're very good. I'm impressed. Well done, Dato'. Okay, next. Siapa lagi? Cristiano? Ke Tok T? Saya cuba. Okay, Tok T. Okay, hentam aja Tok T. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada... Kejap. Jom kita naikkan semangat Tok T sikit, bagi dia semangat sikit lah. Okay. Okay, jom kita seru nama dia. Saya bilang 1, 2, 3, kita panggil dia Tok T. Okay, 1, 2, 3. Tok T. Okay, Tok T, kami ni siapa? Staff ke? Management ke? Management level. Management level. Okay, Ayah Pin, saya nak awak main peranan sebagai Datuk CEO. Jangan gangga mulut tu. Okay, main peranan tu. Okay, Tok T. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada barisan ahli lembaga pengarah. Ya, saya. Saya Siti Huraiza, mewakili kepada HR Department of High-Tech Padu. Saya Datuk Siti Nurhaliza. Siti Huraiza. Okey, saya Datuk Siti Nurhaliza sebagai wakil kepada pihak Human Resource of High-Tech Padu ingin mencadangkan kepada pihak management untuk kita menambah baik medical coverage kepada semua kaki tangan high-tech padu. Tidak tertakluk kepada permanent staff, kita open juga coverage ini kepada pekerja-pekerja kontrak. Kami membuat cadangan ini kerana kami membuat cadangan ini kerana ini adalah satu kemudahan yang kita berikan kepada semua staff supaya mereka dapat menggunakan medical coverage ini untuk diri sendiri maupun pihak family. So seperti yang kita maklum, buat masa ini pihak management hanya memberikan dental care kepada permanent staff saja, dan dental care ini limit to RM500 untuk per family. Jadi di sini kami ingin mencadangkan bahawa kita memberikan voucher ataupun kemudahan seperti medical care ini kepada semua kaki tangan untuk kemudahan cermin mata. Maksud saya, staff ni boleh pergi untuk membuat pemeriksaan mata dan sekiranya mengalami masalah penglihatan jauh atau dekat, mereka ini diberikan kemudahan untuk membeli cermin mata yang sesuai dengan tahap masalah penglihatan mata mereka,
dan boleh membuat reimbursement kepada majikan, pada syarikat lah. Okey, medical coverage ini saya cadangkan kita tambahkan daripada RM500 per family kepada RM1,000. Untuk cermin mata 500 ke RM1,000. Ya. okey. Maksud saya di sini, buat masa ini kita hanya memberikan limit RM500 untuk dental care sahaja per family untuk kaki tangan permanent sahaja. So di sini saya ingin mencadangkan kita luaskan lagi, kita buka kemudahan yang kita berikan ini kepada semua staf. Tidak terhad hanya kepada staf permanent, kita open kepada staf kontrak. Daripada limit 500. Okey. Saya harap agar pihak management dapat mempertimbangkan cadangan saya ini supaya kita dapat memberi salah satu inisiatif yang bagus, yang baik kepada semua staf. Dan di sini tidak ada diskriminasi sama ada staf itu permanent ataupun kontrak staf. Kita bagi coverage ini sama rata. Jadi di sini saja cadangan saya, dan saya berharap agar cadangan saya ini diterima. Terima kasih. Okey, bagus Tok T, bagus. Okey, saya pun suka juga cara Tok T menyampaikan, ada kesungguhan gerakan tangan tu ada, tangan kan. Okey, bagus. Ada beberapa perkara lah Tok T Jadi pertama sekali kita kalau boleh kena beritahu kita nak bagi cadangan ni kenapa sebenarnya? Apa masalahnya? Contohnya melalui kaji selidik kepuasan kaki tangan yang kita baru buat bulan lepas, kita dapati bahawa tahap kepuasan kaki tangan kita berada pada tahap yang amat rendah sekali berkaitan dengan insurance coverage. Ramai yang tak puas hati. Jadi salah satu caranya untuk kita meningkatkan kepuasan warga kerja kita adalah dengan cara kita menambah kepada benefit yang mereka dapat melalui insurance coverage. Benefitnya adalah yang kita sebut ni adalah berkaitan dengan benefit dental dan juga cermin mata. Kan? Okey. Ataupun apa tu package. Package apa panggil employment package. Apa dah Aisyah panggil apa tu? Remuneration package. Kita dah buat kajian industri kan, dan didapati Hi-Tech Padu berbanding dengan SI yang lain, sistem integrator lain, contohnya Silver Lake, contohnya IBM, contohnya apa lagi lah pesaing-pesaing kita. Kita dapati bahawa remuneration package untuk Hi-Tech Padu adalah yang paling tercorot. Paling tercorot. Akibatnya bila kita membuka tawaran untuk jawatan kosong, kita tidak dapat the best candidate. Sebab the best candidate dia akan pergi ke tempat lain yang offer lagi bagus lah, kan? Dan salah satu yang menjadikan kita ni yang tercorot adalah insurance coverage kita. Kita yang paling teruk sekali berbanding dengan semua pesaing-pesaing kita dalam pasaran. So we have a difficulty in attracting the best and the brightest talents in the market. They rather go elsewhere. Kedua kan? Jadi kita kena cakap apa problem ni, kita berdasarkan apa? Mesti ada kajian ke apa ke kan? Lepas tu okey, kita nak tambahlah yang gigi tu, tambah dengan cermata semua 1,000 apa semua kan. Buka kepada non permanent staff apa semua. Kenapa kita nak buka pada non permanent staff? Kita juga nak mencadangkan kita buka kepada yang non permanent staff kerana kita juga kerap
mengambil mereka, menjadikan mereka permanent staff kita. Jadi kalau diorang tak suka sekarang ni, kalau kita ada hasrat nak menjadikan mereka permanent staff kita, baiklah kita tawan hati mereka apabila mereka bekerja kita sebagai contract staff. Nanti kita buka, kan? Lepas tu nanti dia akan pergi tempat lain juga, kan? Dapat tawaran dia akan pergi tempat lain. Kita akan kerugian lagi, ya. Okey, talent bukan senang nak dapat. Okey, lepas tu mesti management tanya, yang you propose ni berapa nilai dia? Yang nak tambah ni. Kan? Jadi kita dah kira dah pada pengiraan kita, ya, kita memerlukan penambahan premium sebanyak 1 juta, 1.2 juta, tak tahulah, lebih kurang lah. I fikir tu, ya. Okey, kita perlu untuk menambah membayar tambahan kepada premium yang sedia ada sebanyak 1.2 juta ringgit setiap tahun. Okey, kan? Jadi barulah lagi lengkap, kan? Ya, jadi problem tu kita kena bagi tahu betul apa problem. Keadaan ni macam, so what, kalau tak bagi, kalau tak tambah 500, tak tambah lagi untuk cermata, so what? Lari ke staff kita? Ini bukan masalah lari, tuan. Ini masalah kita nak attract. Yang dah ada tu tak lari, betul. Tapi nak attract tu dia akan buat perbandingan. Oh, ini ada cermata. Yang sana tu tak ada cermata. Dia tak pergilah yang tak ada cermata tu. Contoh. Jadi berdasarkan kajian lah, berdasarkan kaji sidik industri, kami ada buat perbandingan, kami ada buat kajian perbandingan dan sebagainya, ya. Jadi ataupun generasi yang muda-muda ni yang baru sekarang, mereka lain, ya, mereka mementingkan package untuk gigi, papasan ataupun insurans untuk gigi dan juga untuk cermata, ya. Dia berbeza dengan generasi yang dulu. Generasi dulu tak kisah. Generasi yang baru ni, to them is a big thing. Pergi cek gigi, pergi betulkan gigi, cermata dan sebagainya. That's why it is important. Dan mereka akan membuat ia sebagai satu perbandingan utama sama ada nak memilih untuk menjadi staff kita ataupun tidak. Ya, okey. Jadi tambah, isikan lagi yang saya sebut tadi tu, dan ianya akan menjadi lagi baiklah, ya, lagi berkesan, lagi baik, lagi mantap. Okey, bagus. Bagus, Toti, tepukkan. Okey, seterusnya siapa pula? Jom. Siapa nak jumpa? Iron Man. Apa lagi? Kau buat sekarang ke, kemudian ke, kena buat juga. Present je. Ya, Ayah Pin. Saya lah. Bagi Hasan. Bagi Iron Man dulu. Masalah saya tak besar pun. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cakap dengan bos saya lah. Kejap. Okey, kami ni siapa? Yang kau cakap ni siapa? Bos lah. Saya punya supervisor. Kita punya supervisor. Awak pengurus, kita supervisor awak. Saya pekerja, saya cakap dengan supervisor saya untuk cakap kepada pihak atasan lah. Kau pekerja. Kau present kepada satu kumpulan supervisor dalam jabatan anda. Okey, jadi kita ni semua supervisor kepada Iron Man, ya. Okey, kita dengar. Okey, jom kita bagi semangatlah pada Iron Man. Okey, jom. 1, 2, 3. Iron Man. Okey. 1, 2, 3. Iron Man. Kita dah bagi semangat tu sungguh-sungguh sikit, ya. Lagi Iron Man. Lupa pula nak cakap apa. Dah kena jerit dah, lupa tu. Assalamualaikum lah. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ni berkenaan dengan immigration lah. So, immigration ni dia banyak modul. So kadang-kadang dia ada penambahbaikan semua dari segi sistem semua, dia ada buat penambahbaikan.
Tapi dia punya testing semua dia buat, tetapi dia punya testingnya dia buat dekat HQ saja. So dekat user di cawangan lain tu dia tak dapat tau dia punya perubahan daripada sistem tu. So kadang-kadang user di cawangan lain, contoh di Kedah, di Johor, bila ada perubahan sistem dia buka pagi-pagi, tapi dia tengok dah berubah dah benda tu. So kebanyakannya yang buat perubahan tu user di ibu pejabat lah di Putrajaya tu dengan yang high-tech padu lah. So kadang-kadang maklumat tu dia tak sampai ke cawangan-cawangan lain tu. So cawangan tu kadang-kadang dia akan buat lock lah untuk masuk ke kita. Patutnya dia tak payah buat lock lah. Sebelum dia nak buat apa-apa tu, kita suggestkan untuk dia orang datang ke HQ untuk buat untuk training dululah. Untuk buat training. So nanti bila dia balik ke site, dia boleh tunjuk kat kawan-kawan dia kat site lah. So kadang-kadang training tu tak berlaku. So dia orang belajar sendiri je kadang-kadang. Okey. Kejap, Iron Man, kejap. Ya. Saya nak awak tambah Untuk menyelesaikan masalah ini, saya bercadang untuk kita perbaiki SOP kita. SOP untuk deployment of new feature. Okey. Jadi saya nak nombor 1, notice 1 minggu kepada semua end user. Nombor 2, okey, untuk memanggil mereka ke KL untuk mendapatkan latihan berkaitan dengan feature yang baru ini. Nombor 3, untuk menukar bahagian yang perlu ditukar dalam manual ataupun buku. Manual pengguna. Kau tahu lah. Okey, manual pengguna. Okey. Berbanding dengan sekarang, overnight dia macam update daripada Microsoft aja. Tahu-tahu buka komputer, ya Allah, ada update. Lain tak ada update. Your computer is updating. Apa pasal pula computer is updating kan? Kan? Jadi kita nak mengelak yang terkejut macam tu kan? Cakaplah. Okey, saya mencadangkan untuk menyelesaikan masalah ini, saya cadangkan nombor 1 kita panggil dia buat training lah. Okey, nombor 2 kita kena bagi notis. Nombor 2 panggil training tu. Training tu cakaplah. Panggil training tu siapa yang nak dipanggil? Seorang aja ke? Dia punya chief ke? Nak panggil 4-5 ke? Okey, datang training ke KL. Batu tempoh dia apa? Seminggu sebelum kau update feature ni ke? 2 minggu ke? Sebulan ke? Lengkapkan sikit. Okey. Pertama. Okey, kita akan untuk saya punya cadangan ni, kita mula-mula kita bagi notis kat dia seminggu awal. Seminggu? Seminggu awal. Notis kat dia seminggu awal. Untuk melalui semua apa? end user. Melalui email. Okey, end user kepada semua pegawai dekat end user dekat negeri lain lah. So nombor 2, kita akan panggil wakil daripada cawangan tersebut untuk datang ke HQ untuk adakan training lah. So dalam satu cawangan tu kita boleh orang lah, 2 orang. So nanti dia balik, dia boleh tunjuk kat kawan-kawan dia lah. And then nombor 3, berapa minggu atau berapa hari sebelum training tu dalam 2 hari je. 2 hari je ataupun 1 hari je. 1 hari ataupun 2 hari lah. Itu tempoh. Sebelum feature tu, sebelum launch berapa? Seminggu ke? 2 minggu ke? 2-3 hari pun tak apa. Yang penting dia ada training. Yang penting dia tahu dan dia training. SOP janganlah 2-3 hari. SOP kena 2 hari, 2 hari. Seminggu awal. Seminggu awal juga. Okey, and then nombor 3 kita kena update user manual dan pass ke semua ni lah melalui email juga, kita email juga. Update. Jadi update seminggu sebelum, seminggu selepas feature tu. Ya. Itu saja cadangan saya. Kejap. Nak update tu seminggu sebelum ke seminggu selepas? Seminggu selepas training tu lah. Seminggu lepas training? Ya. Seminggu lepas training update manual. Ya.
Masa training tu kita dah update dah. Minggu sebelum tu kita dah update. Masa Minggu user sebelum training. Masa Maksudnya, user datang training tu, kita dah akan bagi dia user manual yang baru. okey. Jadi maksudnya manual tu kita kena siapkan seminggu Sebelum sebelum. training. Sebelum training lah kita kena siapkan. Masa Training tu seminggu sebelum launch. Jadi yes. maksudnya manual tu kena sedia 2 minggu sebelum launch. Yeah. Seminggu awal sebelum launch. 2 minggu lah. Masa training tu kita dah bagi manual yang baru lah. Lepas tu seminggu depannya kita launch kan. Jadi timeline dia bila kita nak launch 2 minggu sebelum launch update manual. Seminggu sebelum launch ada 2 benda berlaku. Seminggu sebelum launch hantar email dan juga untuk memberi latihan. Okay. Ah, Itu saja. Dia jadikan SOP, jadi benda ni tak adalah tercicir lagi kan. Tapi sebenarnya you pun kena classify juga you punya update ni severity dia lah kan. Kalau setakat patch, background patch tak dapat apa-apa, tak payahlah buat apa-apa. Tapi yang kalau patch yang menukar you punya interface ke apa ke, approval Benda ke, baru lah, benda baru. then ini guna. Jadi mungkin you kena boleh buat 3 kategori ke. Ini kategori yang patch saja bagi tahu aje. Tak payah datang training. Ini dalam sebuah kategori kena bagi tahu training. Yang teruk lagi kena datang training dan perlu juga update dalam manual panduan pengguna. Kan. Okey. Jadi yang ini baru lengkap juga. Jadi saya suka kerana ada penyelesaian. Mula tadi tak ada penyelesaian macam ni kan. Tapi bila you bagi penyelesaian, baru management tahu apa yang kita perlu lakukan. Okey. Jadi saya setuju. Iron Man setuju dengan cadangan awak. Sila laksanakan. Baik bos. Awak pandai bagi cadangan, awak laksanakan ya. Itu yang kau gelak tu ya. Okey, bagus. Kau baik-baik Iron Man. Ini kau nak betulkan SOP, kau kena tengok SOP untuk modify SOP. Serius. SOP. Kalau nak tukar SOP pun ada SOP untuk tukar SOP. Kau kena tengok SOP dia macam mana nak tukar SOP tu. Jangan main tukar aja, ada SOP dia. SOP untuk tukar SOP. Kau tengok ni SOP dia. Okey, bagus. Okey, seterusnya siapa pula? Seronok ni. Okey, jom. Siapa pula? Ayah Apin. Apa lagi Ayah Apin? Boleh. Saya pun. Okey, jom. Kita bagi semangat sikitlah. Jadi kau tu hamba bosan pula kan. Bagi semangat kat Ayah Apin. Okey, apabila saya bilang 1, 2, 3, kita seru nama dia. Ayah. Ayah kan? Okey. 1, 2, 3. Ayah. Okey, ayah. Macam nak minta duit belanja tu. Ayah ke daddy ke? Ya, Okey, ayah. teruskan. Okey, kami siapa? Kami siapa? Pak Awi. Okay. Assalamualaikum. Yang saya bercakap kepada kamu semua ni adalah rakan sekerja saya ataupun saya punya supervisor ataupun project manager. Project leader ataupun project manager dan supervisor serta rakan-rakan yang bersama-sama kerja dengan saya. Okey. Mungkin ada team lah. Saya cakap dalam satu team lah. Okey, semua mainkan peranan. Kita satu team dengan Ayah Pin. Okey. Sepanjang saya bekerja selama. Assalamualaikum. Apa itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. So saya nak share sedikit sepanjang saya bekerja di immigration ni untuk projek GIM ni selama 8 tahun dan saya ada masalah lah untuk di-share dan mungkin ada sedikit cadangan
boleh diguna pakai oleh pihak atasan untuk bantu kita yang dekat ground ni, yang buat kerja. Okey. Masalah yang saya hadapi selalu adalah bila berkaitan dengan user training pun ada juga. Bila mana kita dah berikan training kepada semua pegawai, tetapi bila balik tu, pegawai balik ke cawangan, diorang duduk dalam 1-2 bulan, lepas tu dia transfer. Faham tak maksud saya? Faham jadi dia bila dia balik, apa yang kita ajar dia tu, duduk dia balik ke cawangan, ke pejabat, baru sempat dia guna sekejap dan dia transfer ke bahagian lain. Jadi ilmu yang dia belajar tu secara pergi latihan di ibu pejabat agak tidak diguna pakai. Dan benda TOT ataupun hands over adalah tidak berlaku. Langsung. Jadi orang yang saya yang sebagai support ataupun orang yang customer engineer yang menerima log setiap hari, kadang-kadang ada log yang sama berulang. Soalan yang sama tapi daripada orang yang lain. Faham Faham. Okey. So apa kita training apa semua tapi kita dapat soalan yang sama. Jadi kita bagi solution yang sama berulang. Okey. So itu masalah dia. So solution ataupun kaedah jalan penyelesaian yang saya dapat fikirkan. Ya. Sebelum tu saya nak bagi contoh. Soalan yang selalu berulang-ulang, bagi satu contoh, 1-2 contoh. Contohnya. Contoh je. Soalan yang selalu berulang-ulang, dia tak dapat nak cetak. Contoh je, tak dapat nak buat bayaran, tak dapat nak login masuk ke sistem. Padahal benda tu kadang-kadang simple, terlalu simple. Tak boleh nak cetak, tak boleh nak semak dokumen, tak boleh nak login masuk. Jadi benda-benda yang terlalu mudah ni dapat diselesaikan sendiri, kita tak dapat nak bagi dia mudahkan cara kerja dia dan mudahkan cara kerja kita juga. Okey, jadi cadangan saya. Okey, cadangan saya kepada pihak project director dan rakan-rakan semua, kita cuba sistem kita pertama nampak ni. Nampak pertama kita cuba. Okey, pertama kita dah tambah baik pun sistem kita dengan menggunakan, contoh kita dah bangunkan menggunakan web. Kita dah gunakan web, selain daripada kita gunakan aplikasi yang direct daripada login daripada PC. So daripada web situ dah teknologi yang daripada web tu sebanyak mana kita tahu dah ada banyak, seperti cloud storage apa semua. Kita boleh uploadkan kita punya slide. Slide yang kita bagi training tu kita sharekan dekat web. Jadi pengguna boleh akses dekat situ. Lagi satu, itu lebih kepada knowledge sharing. So semua pegawai dekat satu Malaysia ni, macam Iron Man cakap tu, so dia boleh refer pada satu tempat yang di mana solution tu boleh diguna pakai dan didapati dalam tu. Jadi upload training slide ke satu. Training slide ataupun yang kedua video, bagi yang senang nak faham. Kadang-kadang orang kata tak faham nak kena lukis apa semua kan. Kita upload video. So bila dia tengok video cara macam mana nak print apa semua, dia lebih faham. Sebab saya nampak kadang-kadang orang cari solution pun dia akan tengok YouTube. Betul. Kan? Macam mana nak dapatkan wifi password apa semua. Dia akan cari kat YouTube dengan melihat gambar ataupun video.
lebih dia mudah faham. Betul. Ha, Betul eh? betul. Ha. So kalau kita dapat lakukan tu, dia dapat mengatasi kita punya masa yang kita terpaksa luangkan untuk attend masalah yang berulang Ha. daripada customer. Ha. So Masalah kalau macam remeh. saya, kalau macam kapten tanya saya contohnya pen kat mana, saya cakap kat atas meja tu. Nanti Kang Iron Man datang tanya atas meja tu. Saya cakap atas meja tu sampai 5 kali. Kalau saya letak je signboard, alat tulis di sana. Nanti dia orang akan pergilah. Dia contoh macam tu. Kita tahu kita letak satu tempat knowledge base, video ada kat situ, ataupun macam kalau contoh tadi ada update ke dalam sistem, dia akan setiap kali pegawai masuk, dia akan pop up kat situ. Terdapat update dekat sekian-sekian, sila bagi link. Kita bagi link kat situ, dia akan klik, oh apa update yang kita dah buat untuk version yang sebegini. Kita buat mandatory supaya dia tak boleh skip, supaya dia boleh baca tengok, oh okey apa update yang ada seterusnya dan apa purpose ataupun tujuan update tu berlaku. Jahat betul, tak boleh buat kerja sampai Bagus. Kita kadang-kadang kita kena paksa. Okey. Kita kena force dia. Okey, itulah pada saya, itulah cadangan saya. Terima kasih kerana pihak pengurusan, kawan-kawan dan bos sudi dengar. Harap cadangan saya diterima. Harap cadangan saya ni diguna pakai untuk kesenangan kita bersama dan generasi akan datang. Okey, bagus. Tepukan. Bagus saya Apin. Saya memang dari semalam lagi suka dengar awak buat pembentangan. Saya suka cadangan ini. Maka cadangan awak tadi untuk kita adakan satu website di mana kita upload semua kita training material, video dan sebagainya. Kalau video tu kita kena buat video, betul upload video, lukis gambar dan sebagainya. Bagus, so saya terima. Ayah Pin, saya minta awak laksanakan secepat yang mungkin. Sila laksanakan. Baik Tuan, terima kasih. Itulah bagus tu. Buat cadangan, laksanakan. Okey, bagus. Itu yang malas nak cadang tu ya. Okey. Ayah Pin, satu benda. Tadi awak cakap, jadi benda berulang-ulang kali. Jadi tak payah, jangan tunggu saya kata apa contohnya. Kita bagi contoh. Contohnya lupa password ataupun nak dapatkan password, lupa login, macam mana? Nak cetak macam mana? Bagi example. Bagi example. Lepas tu kalau kita guna PowerPoint, lagi bagus. Kita boleh breakdown 10 ataupun 5 soalan yang paling kerap ditanya. Saya ada statistiknya sebab dia orang tanya saya. Saya dah kutip dah. Pada bulan dari separuh tahun 2021 daripada 1 Januari hingga 30 Jun, soalan berkaitan dengan macam mana nak dapat password, nak menukar password, sebanyak 574 kali. Purata sehari adalah 7 kali sehari. Okey. Kalau kopi ke lah kan. Saya keluarkan macam tu je lah kan. 7 kali sehari soalan ni. Macam mana nak dapatkan password? Ini satu pembaziran sumber dan masa. Kerana saya perlu melayan. Dan setiap kali saya melayan, setengah jam. 7 kali sehari, setengah jam. Maksudnya, 3,5 jam sehari. Setiap hari saya melayan soalan bagaimana nak menukar password. Kan? Kalau saya tak perlu melayan soalan ini, boleh kita menyelesaikan masalah yang lain, contohnya sistem slow, sistem tak boleh akses, file corrupted dan lain-lain lagi kan. Jadi tak dapat, tak ada masa, lambat sebab 3,5 jam tiap-tiap hari nak melayan macam mana nak menukar password. Begitulah lebih kurang kan. Jadi 3,5 jam tiap hari ya Yapin.
Macam mana nak menukar password? Kan? Jadi ini masalah besar ni. Kan? Okey. Kita buat password. Kita buat video. Kita ambil engkau dengan apa tu Mira Fiza buat lakon video macam mana nak tukar password. Okey. Minggu depan saya nak tengok siap video tu. Boleh. Saya tanya Mira Fiza dulu. Kau berlakonlah dengan Mira Fiza dalam video tu macam mana nak tukar password. Okey. Jadi maksudnya bila tak ada nombor, alah. Dicakap je tu. Kau cakap je. Selalu. Tantah 5 hari seminggu sekali. Kan? Tapi 7 kali sehari. Banyak tu 7 kali sehari. Kan? Setengah jam tiap kali. 3,5 jam. Tak boleh ni. Jadi ini satu masalah yang besar. Dan kita setuju kita perlu ambil tindakan secepat yang mungkin. Kalau perlu belilah peralatan. Kalau perlu tambah orang. Kan? Jadi barulah ada kesediaan daripada pengurusan untuk memberi peruntukan, tambah manpower, apa-apa yang kita minta lah. Kan? Sebab dia tengok masalah tu masalah besar. Tapi ini selalu berlaku tu tak ada nombor, tak cakap pun berapa selalu berlaku kan. Jadi bagi dia ni remeh ni. Okay. Next. Dia cepat je. Next. Maksudnya dia fikir masalah kita ni masalah yang remeh. Not important. Okay. Jadi bagaimana kita nak mendapat persetujuan mereka untuk bagaimana kita nak mempengaruhi top management dan sebagainya untuk setuju dengan cadangan kita. Jadi first kali problem, identify the problem dan kita kena terangkan kepada mereka kenapa problem ini satu problem yang besar yang memerlukan tindakan dan perhatian. Jadi sama juga dengan Tok T tadi, kan? Jadi apa problem ni, besar ke problem dia? Kan? Jadi Tok T pun tak kata problem tu besar, kan? Tapi bila kata problem besar, bila buat perbandingan kita ni tercorot lah apa semua kan. Orang preference, orang baik kerja dengan tempat lain, SI lain, mesin niaga dan sebagainya daripada kerja kita kehilangan talent, kita susah nak dapat talent, nak attract talent kan. Jadi ini masalah yang besar. Kan? Okey? Jadi itu baru bila dia orang faham masalah besar, baru dia orang akan beri tumpuan. Dan mereka akan mudah setuju dengan apa yang kita cadangkan. Tapi kalau dia orang rasa benda ni bukan satu masalah besar, jangan masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Tak dengar pun. Kan? Lepas tu, no action. No agreement. No decision. Itu top management selalu buat tu. Sebenarnya bukan apa, salah kita. Kita bila memberitahu dan buat pembentangan, kita tak beritahu dengan jelas. Masalah kita tu, masalah besar macam mana. Masalah kritikal macam mana. Ya? Macam Homer kat tadi, kan? Okay, this is a problem. We are not represented. So apa we are not represented in the latest initiative? So what? Our competitors are represented in all these initiatives. For example, TM1, we are not there. Sekali with a very small server farm is also represented, but we are not there. Kan? Dia, ni masalah besar ni, kan? Masalah besar ni. Nanti dia ingat sekali lagi besar daripada high tech sebab sekali represented. High tech not represented means high tech is very small, kan? So we don't want to give that impression. That is the wrong impression. Masa kita punya dekat TGV sana tu, our data center is a very big data center. Very big data center. Aku tak ingat itu level berapa ke dia punya certification dia. SMS apa certification dia. Cuma yang tak dapat tu yang apa tu electricity supply yang dual electricity supply tu je. Kan? Itu je yang tak dapat the highest level. Pasal kita satu supplier pun. Apa dia? Highest level is tier 4. Tier 4 kita tak dapat pasal kita satu supplier je tenaga kan. Tenaga, yes. Tapi I think so dekat cyber dah possible dah for tier 4. Ada few dah nak buat tier 4. So how do they overcome the single
supplier of Dia electricity. dia dah ada relaxation on the requirement. They could go for different Oh, grid dah or ada. different supply. Maybe the genset can be the second supply, but it need to be on 24 hours lah. I see. So the genset can be the alternatives power supply, yeah. Okay. So I'm just saying that lah. So how to tell you need to explain and make the management understand that your problem is a critical problem, and then only they will pay attention to you. Yeah. If they are not aware that it is a critical problem, they will just brush it aside. Okay, later KIV, later no decision, no action, and so on. Yeah. Okay. Jadi tadi Ayah Pin dah. Siapa lagi belum? Jom. Okay, thank you Ayah Pin. Thank you for that demonstration. You are very good Ayah Pin. Oh Ayah Pin. Okay, next Cristiano. Okay, Cristiano. Yes, saya. Isu saya related dengan Ayah Pin dengan Iron Man lah, berkenaan dengan training. Alright. Okay. Assalamualaikum semua. Petang nanti kau buat training pula Okay. Right. So kita ni siapa? Who are we? Project team. Project team. So you're speaking to the project team. Okay. Yes. Kita semua pelakon, kita jadi project team ya. Homer, Iron Man. Okay. Alright. Isu dia berkait dengan isu semasa lah era pandemik ni. Okay. Problem dia masa sesi training. Sekejap. Cristiano. Alright. Buat secara rasmi. Assalamualaikum. Alright. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat pagi. Okey, memandangkan kita punya sesi training terpaksa diberhentikan kerana isu COVID yang semakin meningkat. So, bilik training tidak dapat digunakan dan sehubungan itu, saya mencadangkan untuk setiap staf yang terlibat dalam projek ini, iaitu sistem analis dan juga trainer yang terlibat dapat provide satu video training untuk diberikan kepada pengguna. Seterusnya, kita akan menggunakan email. Hang on. Jadi, awak cuma cakap ya, kerana pandemik COVID, maka training tak dapat dijalankan. Ya. Itu aja. Ini masalah besar ke masalah kecil ni? Sederhana. Okey, ini adalah masalah yang besar kerana besar kerana kita tidak dapat meneruskan projek ni. Jadi sehubungan dengan itu, saya mencadangkan setiap staf yang terlibat di dalam projek ini, iaitu sistem analis dan trainer yang terlibat, dapat menyediakan dan membuat video training untuk diberikan kepada pengguna. Itu cadangan saya. Dan seterusnya, kita akan menggunakan platform email sebagai official communication jika terdapat sebarang feedback daripada user. Okey. Itu saja cadangan saya. Harap dapat pakai untuk kelangsungan projek ini. Terima kasih. Okey. Bagus. Okey, tepukan. Okey, jadi tak minta maaf ya Cristiano, tak jelas kesan yang besar yang kita kata tu. Ya, jadi kita katalah kita tak boleh ke level yang seterusnya iaitu UAT tanpa kita melakukan training. Ya, training kita dah tergendala. Ya, kita dah tergendala. Semua projek kita dah tergendala sebanyak 1 tahun, 12 bulan. Okey? Jadi kita macam mana kita nak catch up 12 bulan ni kan? Ya, kita dah lewat 12 bulan ni. Jadi caranya adalah kita jangan tunggu lagi untuk keadaan pulih dan sebagainya. Kita kena terus buat training walaupun kita dalam keadaan pandemik. Jadi dengan caranya kita kena buat video-video berkaitan dengan user interface, feature dan sebagainya, berkaitan dengan bidang masing-masing, dan kemudian kita kena upload tadi ke atau kita bagi email? Cristiano? Kita akan bagi melalui email.
Melalui email. Okey, kita buat dua lah. Kita upload pun ya, kita sebarkan melalui email pun kita akan buat. Kita hantar melalui email. Lepas tu cadangan saya adalah untuk mereka yang terlibat untuk menyediakan bahan dalam bentuk video. Jadi saya dah sediakan senarai. Ini orang-orangnya. Contohnya Iron Man. Iron Man perlu menyediakan 3 video. Video pertama tajuknya apa? Video kedua tajuknya apa? Video ketiga tajuknya apa? Okey, lepas tu Ayah Pen. Ayah Pen, awak juga kena buat video. Awak ada 4 topik yang awak kena sediakan videonya. Saya dah senaraikan. Jadi senarai ni saya akan edarkan kepada tim kita. Tengok pada nama awak tu apa video-videonya. Saya pun dah letak tarikh bila yang perlu video ni siap. Baru betul. Tak, kau ada je. Okeylah, kita semua kena sediakan video. Siapa yang nak sediakan video? Bukan aku. Ayah Pen. Kan? Kan? Apa video tajuk dia? Aku pun tak tahu tajuk apa. Kenapa kau tak sediakan video? Aku kena sediakan video ke? Jadi memang tak jalan dah. Kan? Jadi memang kena. Jadi saya mohon kepada pihak pengurusan untuk menerima cadangan saya dan menerima jadual yang saya telah sediakan ini. Siapkan jadual. Ya, terima jadual yang saya sediakan ini untuk kita lancarkan sistem ataupun program pembelajaran ataupun latihan kita melalui video. Barulah benda tu power kan? Ya, baru benda tu power ya. Okey. Boleh Okey. Ni baru ingatlah Tok T tadi kan. Jadi Tok T nak lagi kuat lagi. Okey, kita dah dapat sebuah harga daripada beberapa syarikat takaful ataupun syarikat insurans. Ya, ada 3, satu AIA, satu Great Eastern dan satu lagi ni. Dan yang terendah ni adalah Great Eastern. Kita hanya perlu tambah 1.2 juta premium sebulan. Setahun. Ya. Jadi tu dah, dia dah buat dah kerja dah kan. Pedak tu 1.2 juta. Kau tanya company mana? Kau dah check tak company lain? Kan dia akan tanya macam tu kan. Kau dah check company lain? Kan? Is this the only company? Company ni saja ke? Company lain tak ada ke? Company lain pula macam mana harga dia? Okey, jadi kita preempt. Sebab kita nak dia buat decision. Jadi kita dah dapatkan maklumat kita bagi. Okey? So ini maklumat dia semua, ini company dia, ini quotation semua. Minta management pilih dan bagi approval. Lagi mudah macam tu kan. Kedak tu kita please find 3 more quotation. Dah. Pergi cari 3 lagi quotation. Datang nak present lagi. Itu benda tu kadang 4 kali 5 kali present, sebenarnya 2 kali present pun dah cukup dah. Kan? Tapi sampai 5 kali present. Ada je dia orang tanya. Betul tak Tok T? Betul. Betul kan? Jadi how to cut short that process, kita kumpul. Mesti dia tanya pasal company lain. Siap-siap dapat company lain. Mesti dia tanya sebut harga. Company lain ada lagi murah tak? Kita siap-siap dapatkan. Ini paling murah kan. Jadi kita anticipate the question. Kita dah ada. Kita present. Kita nak your approval aja. Kan? Okay, kau dah ni delay kan. Lepas tu pergi haji lah, pergi umrah lah, apa semua kan. Kan? Itu je lah. Okay, bagus Kisano. Okay, thank you. Okay, bagus. Siapa lagi yang belum ni? Ni. Saya. Ya, budak-budak muda ni. Boleh ke Black Widow? Black Widow. Okay, Black Widow. Okay, Ipoh. Saya orang Ipoh tau. Oh, okay. Saya orang Bidu. Saya rapat Steel. Oh, okay. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Project Director, Project Manager, kepada Technical Lead, System Analyst Lead dan juga kepada semua SA on site. Saya Black Widow, Senior System Analyst yang bertugas di Hospital Raja Permaisuri Bainun bagi projek clinical documentation
ataupun kita sebut sebagai CD. Okey, dan saya juga telah bermula dalam projek ini pada tahun 2016 hingga sekarang, iaitu dah 5 Ya tahun. Allah, 5 5 tahun dah. Ya, 5 tahun terlibat dalam projek ini. Maksudnya daripada mula sehinggalah sekarang. Okey. Aha. Jadi saya ada satu isu yang perlu saya ketengahkan dalam sesi ini, iaitu referral ataupun kita panggil rujukan yang melibatkan user access, maksudnya pencapaian user di dalam sistem CD ini. Okey. Isu ini sehingga hari ini kita telah kumpul sebanyak 27 report daripada user di HRPB. Okey, bila saya sebut user ni merujuk kepada medical assistant, nurses, doktor, specialist, ketua jabatan, farmasi, radiologis ataupun AHP, Allied Health Professional, iaitu merujuk kepada fisioterapi, audiologis, speech therapy dan sebagainya lah. Jadi kita simpulkan saya sebut sebagai user. So user tu merujuk kepada yang tadi tu. Okey. Isu dia adalah isu referral yang diguna pakai oleh user dalam sistem CD ini. Okay, yang mana user tidak berpuas hati dengan cara referral digunakan dalam sistem ini. Kerana user mengatakan sistem kita ni, sehingga user mengatakan sistem ini tak bagus, tak user friendly dan menyusahkan mereka. Okey. Contoh saya bagi contoh kenapa user kata referral ini tidak bagus. Okey, yang pertama adalah user tidak boleh access, maksudnya tak boleh lihat rekod pesakit di sistem walaupun di dalam satu departmen yang sama. Contoh saya adalah doktor perubatan. Tetapi saya tidak boleh melihat rekod pesakit di kardiologi department, di kardiologi ward ataupun nefrologi ward. Sedangkan kami adalah di dalam satu jabatan yang sama. Sepatutnya kita boleh access semua rekod pesakit asalkan di dalam satu departmen yang sama. Maksudnya dalam jabatan perubatan, jabatan pediatrik, jabatan ENT dan sebagainya. Jadi bila tak boleh akses tu pada mereka, menyusahkan proses kerja, melambatkan masa dan boleh membahayakan nyawa pesakit tu. Kalau maklumat pesakit susah nak capai dekat sistem. Jadi maksudnya action mereka lambat lah. Kenapa? Kerana untuk akses rekod pesakit mereka perlu buat rujukan di sistem, buat referral. Macam kita pergi ke klinik, kita nak pergi ke hospital, kita perlukan surat referral daripada doktor. Jadi sekarang ni mereka guna on system lah. Jadi mereka kata benda tu menyusahkan. Kenapa saya nak buat referral sedangkan kami di bawah jabatan yang sama? Okay, itu satu isu. Okay. Dan kedua adalah mereka kata referral yang kita ada di sistem ini terlalu complicated. Screen complicated, user perlu guna scroll. Jadi pada mereka nak pantas. Sebab kerja doktor yang kita faham pun memang sentiasa kena pantas. Okay. Jadi terlalu complicated, itu isu yang kedua lah. Okay. Yang ketiga, proses referral ni perlu dibuat berulang-ulang kali. Contohnya jika pesakit berada di dalam contohnya ward perubatan, kemudian dipindahkan ke ward pembedahan untuk buat pembedahan. Kemudian selepas pesakit buat pembedahan, ditransfer semula ke ward perubatan. Jadi ada 3 point yang pesakit tu berjalan di dalam hospital dan user perlu membuat 3 kali referral di dalam sistem. Jadi pada mereka kenapa perlu buat banyak kali? Menyusahkan dan melambatkan tugas mereka sebagai kiranya sebagai orang yang hendak menyelamatkan nyawa pesakit. Jadi itu satu lagi isu lah. Okey. Kemudian isu seterusnya adalah kesusahan bagi patologi. Radiologi ni maksudnya orang yang bertugas di makmal. Radiologi orang yang bertugas di X-ray lah, X-ray. Kemudian farmasi. Dan farmasi, orang yang bertugas di farmasi lah untuk beri ubat. Jadi ketiga-tiga mereka ni pada mereka perlu boleh akses maklumat pesakit pada bila-bila masa. Pukul 12.30 malam, 2 pagi dan sebagainya. Untuk memudahkan proses mereka menyemak maklumat pesakit. Contohnya nak beri ubat kan. Jadi farmasi kena semak lah. Kena semak maklumat pesakit tu betul ke tak. Boleh ke makan ubat yang list A dan sebagainya. Okay, jadi benda ni menyusahkan mereka. Kenapa perlu buat referral? Sedangkan mereka perlu ada macam grant access untuk
boleh anytime access maklumat pesakit tersebut. Okey, itu adalah beberapa contoh sahaja yang pada saya major lah. Okey. Jadi okey, kemudian lagi satu isu adalah data referral tu terlampau banyak sebab kita dah implement di Hospital Raja Permaisuri Bainu ni pada 2019 sehingga 2021 terdapat nak dekat 1 juta data referral ni. Jadi bila kita bila user membuka sistem, loading time tu sangatlah tinggi dan pada mereka membazir masa mereka lah nak tunggu data tu keluar dekat skrin, kemudian nak buat submit, jadi terlampau banyak. Okey, jadi itu antara isu major yang saya nak ketengahkan pada sesi ini. Jadi cadangan saya, setelah saya memahami kesemua masalah-masalah user yang telah user nyatakan, okay, saya telah membuat kategori lah. Satu adalah kategori isu major dan priority. Major dan priority dia adalah tinggi. Maksudnya kita perlu menambah baik. Kerana kalau tak menambah baik memang akan menyusahkan user dan nanti lama-lama user pun tidak akan suka dengan sistem kita dan kita akan mendapat bad review lah. Dan juga mungkin nama buruk lah. Ya, bad review dari segi sistem dan automatik lah akan impact kepada nama company kita iaitu Hitech Padu Berhad. Okey. Dan kategori major dan kedua adalah medium tu maksudnya pertengahan. Boleh dibuat tapi kalau tak boleh pun kita ada workaround yang lain. Cumanya mungkin dari segi user tidak berapa faham. Okey, dan yang keempat adalah priority. Maksudnya priority yang ketiga low di mana dia adalah totally new request. New request ni maksudnya kita tak akan buat. Sama ada dia tidak valid ataupun tidak relevan dengan request mereka tu ataupun kalau dibuat pun pada tender yang lain lah. Maksudnya kita tak akan layan isu tersebut. Tak salah skop lah, tak salah skop. Ya. Jadi apa yang saya nak highlightkan sini adalah priority yang pertama iaitu yang kita kena buat. Okey, jadi penyelesaiannya adalah kita akan menambah baik sistem supaya user boleh capai maklumat jika department yang sama. Jadi contohnya kalau saya perubatan, contohnya Captain Jack Sparrow pun dalam department perubatan walaupun bertugas di ward yang berbeza tapi kita boleh access rekod pesakit tu tanpa perlu membuat rujukan. Kita nak access pukul 3 pagi, 4 pagi dan sebagainya tak ada masalah. Kerana kita bertugas di bawah jabatan yang sama. Maksudnya kita tak melangkau jabatan yang berbeza lah. Okey, itu cadangan saya yang pertama. Cadangan saya yang kedua, kita cuba meringkaskan proses referral itu sendiri. Contohnya kalau sekarang ni terlampau banyak button perlu diklik, kita cuba simplifykan. Kalau screen tu terlalu crowded kan, terlalu banyak information sehingga user pun tak fokus mana satu dia tengok, kita cuba meringkaskan. Mungkin ada maklumat yang boleh kita combine, mungkin ada maklumat yang boleh kita hide, maksudnya tak perlu nak paparkan. Okay, maksudnya kita cuba meringkaskan supaya user rasa senang nak menggunakan proses referral itu. Itu yang kedua. Penyelesaian saya yang ketiga, kita cuba mengurangkan proses yang perlu buat proses referral berulang kali. Macam yang tadi contoh saya cakap ada 3 pesakit tu berubah di 3 ward, 3 kali kena buat referral. Jadi kat sini kita cuba tambah baik supaya user akan buat referral 1 kali sahaja. Okey, 1 kali sahaja. Okey, kemudian untuk kesukaran patologi, radiologi dan farmasi untuk access at any patient and at any time. Okay, yang itu kita cadangan saya adalah menambah satu role access baru di mana mereka boleh access pesakit pada bila-bila masa sahaja. Okey, supaya mudah. Sebab kenapa mereka nak tu sebab mereka kata kadang-kadang maklumat yang diberikan tidak tepat, salah, tidak lengkap. Jadi kita cuba bagi satu role yang membolehkan mereka access maklumat pesakit tanpa rujukan tapi dengan kebenaran ketua pengarah hospital lah. Okey. Dan yang keempat, cadangan saya adalah kita akan mengemaskini data-data yang lebih kurang 1 juta tu oleh DBA, database administrator supaya mengemaskinikan data-data lama, data sebelum 1 hari bulan 1 2021. Maksudnya 2 tahun lepas kita cuba updatekan, kita kemaskini supaya bila user mengguna pakai referral, loading time tu tidak terlalu lama. Dan kemudian selain daripada itu, kita cuba revise semula cara paparan di screen tu.
iaitu kita akan memaparkan data yang bagi pesakit yang aktif sahaja. Contohnya pesakit tu dah lama balik balik ke rumah, kita tak perlu paparkan di skrin. Okey. Jadi itu adalah beberapa cadangan saya yang mana jika pasukan projek bersetuju dengan cadangan saya akan memberikan impak yang baiklah bagi sistem ini dan juga company. Dan seterusnya cadangan-cadangan ini juga saya telah berbincang dengan teknikal, pasukan teknikal dan kami bersetuju berpendapat cadangan-cadangan ini boleh dibuat dalam tempoh 2.5 bulan yang mana masih lagi dalam tempoh tender sebab kita akan berakhir pada Disember tahun ini. Jadi kalau dalam 2.5 bulan lebih kurang dalam bulan 10 dah selesai. Jadi kenapa saya nak sangat benda ni dipersetujui oleh pasukan projek? Kerana ia boleh menyenangkan user dan nanti user pun akan memberi, maksudnya akan berterima kasih lah kat kita sebab kita telah menyenangkan mereka dan insya-Allah dalam masa depan mereka pun akan menyenangkan kerja kita. Mungkin kita akan dapat next maintenance dan sebagainya. So itu saja. Terima kasih. Okey, bagus. Syabas. Jadi saya suka ni kerana Black Widow ada menyentuh nama baik syarikat kita ya. Nama baik itu penting. Betul. Kalau kita dapat bad review, bukan kesannya pada MOH punya projek. Kesannya nanti pada projek-projek yang lain. Yang lain pula yang kita nak dapat nanti kan. Sama juga projek-projek kita di JPJ, projek kita di immigration, projek kita di JPN dan sebagainya. Bawa kesan. Jangan kita projek kita je. Tak. Bawa kesan juga. Ya. Dan kita pun tak tahu juga macam pengarah hospital besar Ipoh kan. Jadi kita tak tahu. Sekarang dia pengarah. Kalau dia suka hati, bagus kan. Kita pun tak tahu nanti mungkin dia naik jadi ketua pengarah kan. Jadi ketua, kalau ingat, aku ingatlah dulu apa tu masa high-tech dulu, masa saya jadi pengarah hospital Ipoh tu. Baguslah. Kan saya ada senaraikan beberapa masalah sistem tu. Diorang dengar, diorang layan, diorang buat. Sukalah high-tech dengan vendor lain. Banding dengan vendor lain memang semua tak nak layan. Okeylah, kita panggil high-tech. Kan kita nak kan? Kita panggil high-tech. Kan? Sebab dia teringat pengalaman dia dengan high-tech yang dulu, kan? Ataupun orang tanya, siapa buat projek you kat Ipoh tu lah? Baguslah. Kan? High-tech buat. Kan? Ataupun siapa buat projek you kat Ipoh? Kau janganlah pakai diorang tu teruk betul. Kita tak nak tu. Jangan pakai diorang teruk betul. Okey? Lepas tu saya suka you pun dah categorize ikut severity dia kan. Ikut severity dia ada 4 saya ingat severity dia, severity level dia. Lepas tu you pun cakap dah tanya dah technical team, benda ni boleh buat dalam 2,5 jam. 2,5 bulan. 2,5 jam. 2,5 bulan boleh buat kan? Cuma satu je kalau saya lah. Saya akan bertanya kepada Black Widow, ada penambahan kos ataupun tidak kita nak laksanakan semua ni? Saya jawab Okay, kalau kita kategorikan sebagai enhancement dan priority dia adalah high, dia tak ada kos lah. Maksudnya kita perlu buat dalam tempoh warranty. Maksudnya sehingga hujung tahun ni. Tapi kalau kita kategorikan sebagai new request, kalau KKM perlu, hendak juga kita buat, yang itu adalah chargeable. Jadi semuanya tadi itu bukannya new request kan? Yang saya highlight itu adalah enhancement perlu untuk memastikan kelancaran sistem sahaja. Maksudnya cost lah. Tapi kalau new request memang kena charge. Okey. Macam tu saya setujulah, laksanakan terus. Okey Black Widow, sila laksanakan. Okay, thank you. Okey. Jadi ini satu contoh pembentangan yang menyeluruh dan lengkap. Cuma tak ada PowerPoint aja. Dan PowerPoint tu petang nanti Okey, jadi jom kita bagi tepuk tangan kepada Black Widow. Hebat. Ya. Memang hebat. Okay, very good ya. Thank you very much Black Widow. Okay, jadi masa sekarang 10.50, ada 2-3 je lah lagi. 4 lagi kot. Green Arrow, Lee Buyung, Mira dengan Vania yang belum lagi. Okay, jadi kita rehat dulu. Kita rehat sehingga
11 suku. Okey. Kita rehat sehingga 11 suku 25 minit. Dan nanti kita kembali, kita akan sambung dengan mereka yang belum ada peluang ni. Dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua yang telah membuat pembentangan. Anda semua hebat-hebat belaka dan berani dan juga ada kemahiran asas untuk buat pembentangan dan saya cuma bantu saja untuk perbaiki pembentangan anda. Okey, tepukan kepada semua. Okey, apabila saya bilang 1, 2, 3, saya nak semua jerit serentak. Nak kopi. Okey, bersedia? Tu Iron Man gosok mata dah. Okey, 1, 2, 3. Kopi. Nak kopi. Tu Datuk Lan minum kopi dah. Okey. Air Okey, masak. kita jumpa pukul 11 suku ya. Kita jumpa 11 suku. Okey, bye semua. Okey, bye Widow. Bye bye. Bye Vania dengan Mira. Bye.